Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ciga Omar dari SMK Merauke Besar ingin mempersembahkan satu inovasi yang bertajuk DC Simulator. Apakah yang dimaksudkan dengan DC Simulator? DC bermaksud diode dan circuit, manakala simulator bermaksud hasil gelombang input dan output. DC Simulator merupakan satu kaedah PDPC yang menggabungkan peralatan ICT dengan perisian multisim dengan tujuan untuk mengatasi masalah pembelajaran tajuk osiloskop sinar katod (OSK) dan diode Fisik tingkatan 5 bab 4 elektronik. OSK merupakan satu alat yang dapat menukarkan isyarat elektrik kepada bentuk visual dan dipaparkan dalam bentuk graf pada skrin berpindah flow. Inovasi ini adalah berkaitan dengan diode semikonduktor yang merupakan peranti elektronik yang terhasil daripada cantuman semikonduktor jenis P dan jenis N. Diode berfungsi sebagai peranti yang hanya membenarkan arus mengalir dalam satu arah tertentu sahaja. Selain daripada itu, diode juga berfungsi sebagai rektifikasi, menukarkan arus ulang alik kepada arus terus. Objektif inovasi. Objektif AM. Projek ini dijalankan adalah untuk mengatasi masalah pelajar untuk membuat aktiviti eksperimen disebabkan bahan atau radas yang terhad dan ketinggalan zaman di dalam makmal sekolah, seperti OSK, litar elektronik, bekalan kuasa, dan lain-lain. Objektif khusus. Yang pertama, mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh pelajar yang agak sukar untuk mengukur beza keupayaan, selang masa, dan memaparkan bentuk gelombang pada OSK. Yang kedua, mengemukakan kaedah yang lebih senang dan praktikal untuk digunakan oleh guru dan pelajar dalam menggantikan fungsi OSK dengan menggunakan peralatan ICT dan perisian multisim. Yang ketiga, membolehkan guru dan pelajar membaca dan melukis litar skematik bagi litar rektifikasi, gelombang penuh, dan gelombang separuh. Yang keempat, membolehkan guru dan pelajar melukis gelombang voltan input dan output, litar rektifikasi, gelombang separuh, dan gelombang penuh. Kumpulan sasaran adalah terdiri pada 15 orang pelajar dari kelas 5A SMK Merauke Besar tahun 2020. Berikut merupakan proses penghasilan inovasi mengikut teknologi. Proses yang pertama, menjalankan kajian tindakan. Yang kedua, menyediakan kertas kerja inovasi. Proses yang ketiga adalah menyediakan laporan inovasi. Yang keempat adalah menyediakan manual pengguna. Dan yang terakhir, membangunkan laman web inovasi. Berikut merupakan isu atau masalah yang ditangani oleh inovasi. Yang pertama adalah bahan dan peralatan radas di dalam makmal untuk membuat aktiviti ataupun eksperimen adalah terhad dan mahal, seperti OSK, kit elektronik, bekalan kuasa, dan lain-lain. Yang kedua, pelajar mengambil masa untuk belajar penggunaan dan pemasangan OSK dan kit elektronik di dalam makmal. Yang ketiga, pelajar sukar membaca dan melukis litar skematik. Yang keempat, pelajar sukar mendapat keputusan eksperimen yang dikehendaki dan banyak masa terbuang untuk membuat penyambungan litar dan radas. Huraian inovasi DC Simulator. Prototipe DC Simulator dibangunkan dengan menggunakan perisian multisim yang telah diuji lari dengan mengambil beberapa soalan dan litar skematik dalam buku teks fizik. DC Simulator merupakan satu aplikasi yang mesra pengguna dan dapat menyokong serta meningkatkan kemahiran pelajar dalam menggunakan peralatan ICT di samping dapat mempelajari tajuk OSK dan diode dengan lebih mudah dan berkesan. 15 orang pelajar telah membuat uji lari prototipe dan akhirnya DC Simulator berjaya digunakan dengan ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, perisiannya adalah boleh dimuat turun dari laman web. Yang kedua, boleh dipasang di mana-mana komputer dan laptop. Yang ketiga adalah perisiannya tidak kompleks dan susah untuk digunakan. Bahan-bahan dan peralatan yang digunakan untuk menghasilkan inovasi adalah seperti laptop, komputer, data internet, wifi, perisian multisim, dan buku teks fizik tingkatan 5. Ini merupakan beberapa proses penyediaan DC Simulator. Berikut merupakan cara inovasi digunakan oleh pelajar dan guru. Berikut adalah litar rektifikasi gelombang separuh. Mula-mula, kita akan klik osiloskop, maka gelombang input dan output akan terpapar. Kita akan lihat bentuk gelombang voltan input dan bentuk gelombang voltan output bagi rektifikasi gelombang separuh.
Oke, manakala untuk liter rektifikasi gelombang penuh, sama juga, kita akan klik osiloskop dan kita dapati voltan input dan voltan output akan terpapar. Untuk rektifikasi gelombang penuh. Jadi di sini pelajar boleh lihat bentuk gelombang bagi rektifikasi gelombang penuh. Dan berikut merupakan rektifikasi gelombang penuh dengan kehadiran kapasitor sebagai perata arus. Maka voltan input dan voltan output akan terpapar. Di sini kita akan lihat kapasitor yang berfungsi sebagai perata arusnya pada liter. Kos penghasilan inovasi adalah seperti yang dipaparkan. Keberkesanan atau impak inovasi. Yang pertama adalah masalah kekurangan peralatan atau radas dapat diatasi. Yang kedua, 100% pelajar dapat mengukur beza keupayaan selang masa dan memaparkan bentuk gelombang pada skrin komputer. Impak yang ketiga, 100% pelajar dapat membaca dan melukis liter skematik diode sebagai rektifikasi gelombang penuh dan separuh. Yang keempat, ada 100% pelajar dapat melukis gelombang input dan output bagi liter diode sebagai rektifikasi gelombang separuh dan penuh dengan betul. Impak yang kelima adalah kos untuk pembelian radas dapat diatasi. Dan impak yang terakhir adalah menjimatkan masa untuk guru menyediakan radas dan bahan, dan menjimatkan masa untuk pelajar menjalankan aktiviti, melakar liter skematik, dan melukis gelombang input dan output. Potensi inovasi disebarluaskan kepada pihak lain. Yang pertama, melalui laman web inovasi. Yang kedua, melalui PLC inovasi bersama guru-guru. Yang ketiga, mengikuti Anugerah Inovasi Sektor Awam Sabah ISAS 2021. Yang keempat, mengikuti seminar penyelidikan pendidikan peringkat kebangsaan SPEK 21. Dan yang terakhir, mengikuti Anugerah Harta Intelek Negara AHIN 2021. Cadangan inovasi seterusnya. Guru-guru di daerah tahu dapat menggunakan produk ini dengan kos yang agak rendah. Yang kedua, taklimat penggunaan DC simulator ini telah diadakan di peringkat sekolah. Yang ketiga, projek ini akan diteruskan untuk tajuk-tajuk lain seperti transistor, liter, sesiri, dan selari. Untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut berkaitan dengan inovasi ini, bolehlah melayari laman web yang dipaparkan. Sampai di sini sahaja pembentangan saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.